Okey. Okey, terima kasih. Di sini kita rujukkan lagi faham ini kepada faham pengembalian diri yang dihuraikan mula-mula tadi. Dan ini bererti penyerahan diri hayawani kepada kuasa pengabdian diri akali, diri insan yang sebenarnya, dan merujuk kepada pengenalan diri akali. Inilah dia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka senya dia mengenal Tuhannya. Okey. Kerana Teruskan. mengenal diri akali itu sebagai nisbah, ibarat kepada mengenal Tuhannya yang hak jua. Sebab diri akali inilah yang sedia mengenali Tuhannya. Bukankah diri akali ini jua yang telah jawab, ya bala, kepada firman, bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Dan jawabnya, ya, itu menunjukkan pengenalannya terhadap Tuhannya yang sebenar. Maka barang siapa mengenalnya, maka senya dia mengenal Tuhannya, menerusi pengenalannya yang sedia itu jua. Lagi pula apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada zuriat Adam alaihi salam, bukankah aku Tuhan kamu? Maka diri akali tiap insan telah mendengarnya dan menjawab ya, dan mengangkat saksi dan mengikat janji bagi pihak dirinya sendiri masing-masing. Maka dari itu tiap insan yang Islam yang mendapat petunjuk ilahi menepati janjinya dan penyaksiannya dan bertindak menurut titah kehendak Tuhannya sebagai hambanya yang taat sejati sebagai abdinya. Okey. Telah saya rujuk. Okey, sekejap kita cerita sikit tentang kalimah syahadah. Boleh? Ya? Okey, di sini disebutkan tentang penyaksian. Penyaksian itu kalau sebenarnya yang kita buat di dunia ini kalimah syahadah itu, dan juga setiap kali sembahyang itu, berapa kali sehari semalam itu, ia menunjukkan kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan sebenarnya ia berkait dan bertali temali dengan syahadah ataupun syuhud yang kita buat semasa bala syahidina itu. Jadi itu syuhud itu ialah penyaksian an-nafsun natiqah itu tentang ketuhanan Allah SWT. Dan pada peringkat kalimah syahadah itu, iaitu sebaik sahaja wahyu dan syariah itu diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, maka kita juga mengakui peranan Rasulullah sebagai pembawa syariat. Jadi di sini Profesor Al-Atas menerangkan bahawa perkataan asyhadu an la ilaha illallah itu ialah pengakuan, penerimaan bahawa hanya Allah SWT itulah Tuhan yang sebenarnya, dan juga Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruhnya. Jadi sebab apa kita sebut perkara ini? Sebab agama dalam konsep din yang kita sedang bincangkan ini, sama ada di masjid ladang itu ataupun di pembacaan buku faham agama dan asas akhlak ini, ia menerangkan bahawa apabila kita menerima Islam itu sebagai ad-din, maka secara automatik kita mengakui dan menyerah diri. Dan penyerahan diri itu dibuat dengan cara mengikut 100% syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu. Dan mereka yang tidak ingin untuk mengikut syariah itu adalah orang yang takabur. Orang yang takabur, yang mengikut jejak iblis. Jadi kata Profesor Al-Atas, Islam itu ada 3 maksud. Ada 3 maksud. Pertama ialah penyerahan. Penyerahan diri itu maknanya bila kita sebut Islam itu, maka Islam itu masdar.
Masdar ni kalau bahasa Inggeris dia panggil verbal noun. Maknanya daripada kata kerja dijadikan ditambah imbuhan dan maka jadilah dia masdar ataupun kata nama terbitan. Begitu. Jadi penyerahan daripada serah. Aslama, Islam. Itu satu. Yang kedua, Islam itu bermaksud agama Islam ni lah yang sedang kita amalkan sekarang, yang sedang kita anuti ni. Yang kedua. Dan yang ketiga ialah Islam itu sendiri maksudnya ialah suatu definisi tentang agama yang sebenar-benarnya yang patut difahami sebagai agama lah. Itu dia. Jadi yang kedua itu tadi kata nama, Al-Islam, kata nama. Ataupun dia panggil noun. Yang pertama tadi itu kata nama terbitan, yang ni kata nama. Kemudian yang ketiga ialah definisi tentang agama itu sendiri. Itulah yang kita panggil Islam. Dan Islam ini dia berlawan dengan kufur. Berlawan dengan kufur. Maksudnya submission itu menyerah. Tetapi kufur ini menolak. Ingkar. Kufur. Jadi kata Prof, kufur itu tiga maksudnya juga. Tiga maksudnya juga. Tiga juga maksud dia. Yang pertama ialah menolak semua agama. Jadi mereka yang masuk dalam kategori yang pertama ni, kufur itu, menolak semua agama. Contohnya ialah golongan yang ateis ataupun golongan-golongan sofastaiyah, yang Allah bukan macam Allah Adariyah, Al-Indiyah, Al-Inadiyah itu. Terutama Al-Inadiyah lah. Ini kufur yang sangat teruk lah. Menolak semua agama, tidak menerima perlunya agama. Yang kedua, kufur itu ialah menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Jadi ini pun satu bentuk kufur. Dan yang ketiga ialah menerima Tuhan tetapi menolak untuk mematuhi Tuhan. Ini adalah kata Prof seteruk-teruk kufur, seteruk-teruk jenis kufur, kufur yang diajar oleh iblis. Di mana dia mengakui bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya, tetapi dia ingkar, dia kufur untuk dia menolak untuk sujud kepada Adam, kerana katanya Adam min turab, dia daripada ciptaan yang lebih baik daripada Adam daripada yang hina. Sedangkan dia lupa ataupun dia tak tahu, ataupun dia sengaja buat tak tahu bahawa Adam itu selain daripada dijadikan daripada tanah liat itu, sebenarnya dia turut dihembus dengan roh Allah SWT. Begitu. Jadi di situlah bodohnya iblis itu. Orang kata cerdik juga, tetapi bodohnya ada juga di tempat mana yang dia sendiri tak sedar lah. Okey. Dan disebutkan juga di sini bahawasanya Prof seperti biasalah apabila dijelaskan tentang perkara-perkara penting di dalam agama itu, maka dikaitkan dengan Barat. Sebab apa? Barat ini berusaha untuk masuk ke dalam pemikiran umat Islam itu melalui ilmu, melalui pemikiran, melalui worldview, melalui peraturan-peraturan pemikiran yang salah. Ahkam akliyah. Bukan ahkam akliyah. Ahkam akliyah ni yang diterima oleh semua manusia sebagai betul. Dan memang tidak boleh mess around with, tidak boleh dikacau. Tapi yang kita maksudkan di sini contohnya ialah seperti yang diterangkan oleh orientalis, seperti Dutchman, seorang orientalis Belanda. Namanya ialah mungkin sebutan saya kurang tepat, tapi lebih kurangnya Snusche Groninger namanya. Snusche ataupun Snuche Groninger, begitu. Jadi siapa beliau ini, Snuche Groninger ini? Beliau ialah seorang alim besar di Barat itu dan telah mengasaskan bidang pengajian Islam di Eropah. Dan apabila kita bercakap tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu, maka kita secara automatik menerima Rasulullah SAW itu. Walaupun baginda adalah seorang manusia seperti kita, bashar, seperti kita, tetapi kita terima dia sebagai sumber ilmu yang maha besar. Tetapi kata
Snusher Gronier ini katanya Prophet Muhammad insisted that he was human. Nabi Muhammad ni mengatakan dengan menekankan ataupun menjelaskan dengan agak kuat di situ, agak tegas di situ bahawa beliau adalah seorang manusia. Jadi macam kita faham kod lain. Kita faham kod lain dan kita ada penerimaan kita itu yang berkait dengan autoriti Nabi Muhammad SAW itu. Tetapi orientalis seperti Snusher Gronier ini, dia pakai borong, dia buat statement dia mengatakan humanity is subject to forgetfulness. Oleh kerana Nabi Muhammad itu seorang manusia, maka manusia ini tertakluk kepada suatu benda yang dipanggil lupa, kelupaan yang tak boleh dihilangkan daripada sifat manusia itu, dia kata. Maka soalan dia tu yang parah tu, yang diterima oleh pemikir-pemikir kita juga ataupun cendekiawan-cendekiawan Muslim kita. Maka dia bertanya soalan, how do we know that he did not forget some of the revelation? Dia mewujudkan was-was ataupun syak, wasangka kepada kita umat Islam ini. Macam mana kita tahu yang Nabi Muhammad itu tidak lupa walaupun mungkin sebahagian kecil daripada wahyu itu? Dan macam mana kita nak confirm, nak garanti, nak jamin bahawa Nabi Muhammad itu tidak tercampur dia punya penjelasan makna yang ingin disampaikan tu dengan wahyu itu? Ini adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya salah, yang sebenarnya telah ulama-ulama mutakallimun kita jawab sudah beratus-ratus tahun, malahan ribuan tahun dahulu, yang mana kita diajar dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat-sifat mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah itu, di mana tidak mungkin sifat mustahil bagi Rasul, tidak mungkin Rasul itu lupa untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah, yang disuruh oleh Allah SWT sampaikan, dan tak mungkin seorang Rasul itu mencampur adukkan emosi dirinya itu ataupun psikologi dirinya itu dengan apa yang patut disampaikan daripada Allah SWT. Dan kita memahami bahawa terdapat sifat-sifat yang harus bagi Rasul, bagi Rasul-Rasul, iaitu sifat-sifat yang bashar itu tadi, yang disebut human itu tadi, iaitu makannya, minumnya, laparnya, demamnya, sakitnya, berkahwinnya, kepasarnya, ataupun sedikit kesilapan yang tertentu, yang kecil saja, yang tidak melibatkan aspek-aspek wahyu itu tadi. Jadi telah jelas dijelaskan oleh ulama-ulama kita dulu, diterangkan, dikemaskinikan, dihafal, dan kemudian diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Jadi sebab apa kita belajar sangat tentang agama ini, yang sampai kita mengorbankan hujung minggu kita ini dan mengorbankan waktu kita bersama dengan kawan-kawan lah, nak mengetih dan sebagainya ini? Sebab perkara ini sangat penting. Perkara ini sangat penting. Perkara agama ini sangat penting. Walaupun kita telah berada di dalam golongan umat Islam yang lahirnya sebagai umat Islam, lahirnya sebagai Muslim, yang tidak perlu mencari agama yang benar, tetapi kita diberi peluang untuk memahami apa yang kita anuti ni. Apatah lagi kita diberi peluang untuk memahami daripada konsep pandangan seorang cendekiawan yang sangat hebat seperti Profesor Alatas, di mana dihubung kaitkan segala penerangan, penjelasan, amanat yang dibawa oleh ulama-ulama silam di dalam satu rangkaian yang tidak terputus, supaya kita tidak hanyut dalam dunia yang sekarang ini. Kerana cabaran-cabaran semasa ini sebenarnya pada waktu ulama-ulama dulu pun mereka hadapi cabaran-cabaran pemikiran juga. Jangan kita kata mereka tak apalah, kita ni yang bermasalah ni menghadapi pelbagai isu yang tak apa-apa, yang sakit kepala kita nak memikirkan. Tetapi pada waktu ulama dulu kita tidak tahu, mereka pun menghadapi perkara yang sama.
Maksudnya dari segi kebejatan pemikiran itu. Dan segala kekeliruan pemikiran umat Islam pada waktu mereka itu dijelaskan oleh ulama-ulama besar pada waktu itu. Mungkin lain kali kita boleh cerita Al-Ghazali pada zaman itu apa peranan dia. Kemudian gurunya itu Al-Imam Haramain Al-Juwaini itu, apakah dia punya peranan beliau itu. Dan kemudian Imam Asy'ari sendiri, apakah peranan beliau. Sewaktu beliau menjadi Mu'tazilah, apakah bersama dengan golongan Mu'tazilah itu, apakah yang kebenaran yang diangkat, yang didukung pada waktu itu, dan kenapa pada akhirnya selepas 40 tahun itu beliau separate dirinya, memisahkan dirinya itu atas sebab apa. Sebab itu saya sebut di awal perjumpaan kita pada hari ini, pembahasan tentang ahkam. Bila kita sebut hukum berfikir itu, hukum dalam agama itu dan dalam memahami sesuatu itu, hukum dalam pemikiran itu, kita tidak lain dan tidak bukan mesti memahami 3 jenis hukum ini. Pertama, hukum akal. Yang kedua, hukum sains lah, ataupun hukum ilmu, hukum natural, hukum adat, adiyah. Dan juga yang ketiga, hukum agama, hukum syariat. Tetapi umat Islam kita sekarang ni, kalau kerangka pemikiran mereka itu banyak berada di dalam ruangan ahkam syariah. Bagi orang awam tidak ada masalah. Tetapi bagi mereka yang ingin memahami dengan lebih baik, maka mereka harus memahami ahkam adiyah dengan ahkam aqliyah ini. Barulah perbincangan, perbahasan, perdebatan dan juga jidal dan sebagainya itu, mujadalah itu diletakkan pada asas yang tepat. Yang tidak ada orang kata engkau bercakap bahasa itik, aku bercakap bahasa ayam. Maka sampai bila pun kita akan bertelagah. Kerana tidak faham konsep apakah yang sedang dibawa oleh dua pihak yang bertelagah. Yang satu bercerita tentang contohnya wujud dari maksud dari dimensi A contohnya. Yang satu lagi faham wujud itu dari dimensi B. Maka bertekadlah mereka itu sehingga kafir mengkafir dan dibawa kepada hukuman yang setimpal, iaitu dihukum bunuh dan sebagainya. Ini berlaku dalam sejarah umat Islam. Tetapi apa yang Prof Al-Attas cuba bawa kepada kita ini ialah sebenarnya bukan perbahasan yang menyusahkan, bukan perbahasan yang membazirkan masa, dan juga bukan juga perbahasan yang tidak ada gunanya itu. Bahkan dibawa terus kita kepada masalah sebenar, suatu perkara ataupun suatu isu yang patut kita fikir bersama. Itu masalah ilmu, masalah epistemologi. Masalah ilmu ini dijelaskan oleh ulama-ulama dulu daripada mula-mula lagi. Sehingga sekarang ulama-ulama ini menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka, permulaan kitab mereka itu adalah tentang ilmu. Ilmu itu ialah suatu kepercayaan yang berkait dan bersangkut, tidak menyalahan dengan perkara yang benar terjadi, realiti. Dan juga mestilah disandarkan kepada bukti. Maka oleh itulah apabila diterangkan tentang yakin, tentang ilmu, tentang saadah, ia tidak lari daripada ilmu. Dan begitu juga apabila kita menjelaskan tentang yakin itu, dia ada yakin yang disandarkan kepada ilmu, dan yakin yang semata-mata yakin, taklid. Jadi dalam aspek akidah kita tidak boleh bertaklid semata-mata. Kita kena memahami apa yang kita anuti ini. Sebab itulah kita belajar tentang agama. Sebab itu kita kena faham konsep din. Kalau kita tidak faham banyak pun, kita faham lebih banyak daripada orang-orang awam. Kerana kita dah berada di peringkat memahami, cuba memahami. Dan kemudian cuba untuk mengetahui lebih banyak daripada yang kita sebelum ini fahami. Tentang agama kita ini. Tentang apa yang kita ada ni. Begitu. Jadi mungkin mungkin saya boleh sebutkan, share sedikit walaupun cerita ini dah agak lama, tetapi pernah diceritakan oleh Prof dahulu sewaktu di ISTEC dalam kelas-kelas beliau itu, apabila beliau mengajar tentang agama, the religion of Islam, ada satu subjek di ISTEC pada waktu itu. Maka diceritakan beberapa cerita penting yang mungkin patut kita kongsikan bersamalah malam ini.
Pertama, apabila disebutkan cerita tentang seorang tentang kefahaman tentang Tuhan itu sendiri, di mana sepatutnya kita seorang mukallaf ini, apabila kita cuba untuk memahami agama kita, maka kita atas dasar kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu, kita memahami sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang wajib bagi Allah SWT. Kita memahami perkara-perkara yang mustahil bagi Allah SWT, dan kita memahami perkara-perkara yang harus bagi Allah SWT. Demikian juga saya dah sebutkan tadi, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, dan juga sifat yang harus bagi Rasul itu saya dah jelaskan tadi. Jadi kalau konsep Tuhan yang merupakan aspek terpenting dalam agama kita ini, kita wajar dan kita mesti faham bahawasanya perkara-perkara yang wajib bagi Allah SWT itu ialah semua perkara yang mana tidak masuk dalam akal kita sekiranya dikaitkan dengan Allah ataupun dengan Tuhan itu, maka masih kekal zat itu selayaknya itu sebagai Tuhan, sebagai zat yang kita sembah. Maknanya contohnya hidup, maka tidak mungkin, mustahil sifatnya bagi Allah SWT itu, bagi Tuhan itu dengan mati. Kenapa? Kerana apabila mati itu maka menyamai dengan sifat kekurangan yang ada pada ciptaan itu tadi, makhluk. Jadi sudah tentulah yang mati itu bukan Tuhan. Begitu. Dan juga yang kita belajar dalam sifat-sifat 20 itu, di mana konsep qidam, konsep wujud. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang wajib bagi Allah SWT, dan mustahil tiada. Mustahil yang sebaliknya itu dengan Allah SWT itu, dengan selayaknya zat itu, zat yang kita sembah itu. Jadi berlaku, terbalik pada cerita yang Profesor Alatas ceritakan sebelum ini, di mana heboh pada tahun 1966 seorang wanita di Indonesia yang mengandung, maka katanya anaknya itu, janinnya itu bersembahyang di dalam perutnya itu, dan boleh didengar suaranya beribadat itu. Maka cerita tentang beliau ini bahkan menjadi tular, sehingga kan Perdana Menteri di Malaysia pada waktu itu percaya, dan juga demikian pemimpin-pemimpin di Indonesia, contohnya seperti Adam Malik, disebutkan nama beliau itu Adam Malik, yang menjadi menteri luar pada waktu itu, juga percaya dengan mengatakan bahawa Allah berupaya, Allah berkuasa untuk melakukan apa-apa sahajalah, berkuasa, kudrah ilahiyah, Allah berkuasa untuk melakukan apa sahaja. Jadi begitu juga satu cerita yang lain tentang seorang wanita yang beranakkan ular, dan di setengah tempat Muslim itu tidak diterima, contohnya di Turki dan di Arab Saudi itu tidak diterima, tetapi di India dan sebagainya itu diterima perkara-perkara ini. Dan namun akhirnya terbukti bahawa wanita terbabit itu sebenarnya memalsukan perkara itu, di mana ditangkap kerana meletakkan recorder suara itu di perutnya. Jadi bunyinya seolah-olah memang bayi itu mungkin melakukan ibadat lah. Jadi isunya sekarang yang kita nak ceritakan di sini ialah adakah Allah SWT mampu untuk melakukan perkara sedemikian, iaitu bayi boleh bercakap di dalam perut, dan kemudian seorang manusia beranakkan haiwan. Boleh kan? Tetapi mungkin boleh, ialah maknanya ada yang mengatakan boleh, begitu, boleh. Kerana atas dasar tadi, kerana Allah itu berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang dia mahu lakukan, kudrat Allah SWT itu, dan juga kehendak dia. Okey, tetapi sebenarnya Profesor Alatas menegaskan bahawa sepatutnya perkara ini tidak timbul. Sepatutnya
kita kena faham bahawa adalah mustahil bagi Allah SWT, bagi hukum akal kita ini, untuk Tuhan melakukan perkara yang sedemikian itu. Kerana jika demikian yang kita terima bahawa Allah itu berkuasa untuk melakukan sesuatu seperti mana tadi, wanita yang mengandung itu tadi, maka bagaimana sekiranya kita nak menjawab persoalan yang lebih besar tentang Jesus sebagai anak Tuhan? Jika sekiranya kita dikonfront oleh orang-orang Kristian, maka katanya, okay, fine. Sekarang ini Tuhan berupaya untuk melakukan apa saja yang dia lakukan. Jadi apa yang mustahilnya Jesus itu adalah anak Tuhan. Maka ini adalah persoalan-persoalan yang berat-berat yang boleh mengancam agama dan juga mengancam akidah kita umat Islam juga. Jadi dari segi hukum akalnya itu tidak mungkin Allah melakukan perkara yang sedemikian kerana tidak rasional, tidak logiknya di dalam kepala kita ini Tuhan melakukan perkara yang sedemikian itu. Tetapi tolak ke tepilah hal lain, hal yang mukjizat apa semua itu. Itu cerita lain yang khariqun bil adah itu. Pada suatu masa dalam sejarah manusia ini Allah telah mengubah peraturan alam itu untuk menunjukkan ataupun untuk memberi hujah kepada orang kafir tentang kebenaran Rasul yang dihantar itu. Itu mungkin suatu cerita lain lah. Tapi apa yang kita nak bincangkan di sini ialah sebenarnya kita kena faham bahawasanya hukum itu ada 3, hukum akal, hukum adat dan hukum wahyu ataupun hukum agama. Jadi kita kena faham dari aspek manakah ulama kita dalam ilmu kalam, ilmu akidah membahaskan tentang sifat-sifat Allah SWT itu, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus Allah SWT. Dan sifat harus ini berkait dengan yang kita pernah bincangkan sebelum ni tentang Jabariyah Qadariyah tu, tentang af'alul ibad. Itu panjang pula lah ceritanya kalau kita bincang tentang perkara itu. Dan saya telah pun rasanya Mia telah rakamkan pada perjumpaan yang sebelum ini tentang penjelasan saya tentang Jabariyah Qadariyah itu saya jelaskan dan saya berikan poin-poin penting yang patut kita tahulah. Dan apa yang penting sebenarnya ialah seperti yang Profesor Al-Atas sebutkan bahawasanya apa yang penting yang kita kena faham tentang tauhid ini. Tauhid ini ialah kata Prof pertama kita harus sedar bahawasanya tauhid adalah ajaran agama yang sama yang diajarkan oleh Islam seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan seperti agama Hanif. Tetapi syariah itu ialah uniquely ataupun unik kepada agama Islam dan syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cara sembahyang, cara puasa, cara membayar zakat, cara buat haji dan sebagainya itu. Itu adalah satu perkara yang pertama sekali yang kita kena faham. Yang kedua, apabila kita ceritakan tentang aslama itu menyerah diri, bukan? Menyerah di sini ialah tau'an. Menyerah secara tau'an, bukan karhan seperti iblis. Menyerah secara tau'an. Dan Profesor Al-Atas menyanggahlah mereka yang membincangkan tentang isu iman Islam itu, bagaimana iman itu sama tak dengan Islam dan sebagainya itu, kerana katanya ulama-ulama kita dahulu telah menjawab persoalan itu. Itu adalah isu yang telah dibincangkan lebih 1000 tahun yang silam. Jadi yang kita patut ambil ialah sebenarnya katanya, kata Profesor Al-Atas ialah iman ini mesti dibuktikan dengan perbuatan. Iman mesti dibuktikan dengan perbuatan. Dan iman mesti dikuatkan bentengnya itu dengan ilmu. Dua perkara ini yang disebut oleh Prof dengan jelas. Pertama, saya ulang sekali lagi. Iman mestilah
ditunjukkan ataupun dibuktikan dengan perbuatan, dan yang kedua ialah iman mesti dibentengi ataupun dikuatkan dengan ilmu. Inilah dua perkara yang kita kena buat sebenarnya, yang kita kena amalkan, yang kita kena cari, yang kita kena fahamkan. Saya ingat setakat itu sahaja dululah untuk malam ni. Jadi Mio, saya serahkan kepada Mio lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT sebab kita dapat bertemu semula pada malam ini dan selesai sesi kita pada hari ini. Saya mewakili yang lain-lain mengucapkan terima kasih kepada Dr. Salina atas perkongsian diskusi sebentar tadi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Jadi saya fikir memandangkan masa mencuburi kita, jadi barang sesiapa yang ada pertanyaan ataupun sebarang isu tambahan, saya fikir boleh lontar boleh share ke dekat grup. Nanti saya kalau benda tu kalau perkara tu berbentuk soalan, saya akan salurkan kepada Dr. Salina. InsyaAllah Dr. Salina akan cuba kupas dan jawab di sesi yang akan datang. Jadi saya fikir Dr. Salina, ada apa-apa lagi ke sebagai penutup? Saya cuma harapkan kita boleh tolong peringatkanlah kawan kita yang lain tu lah yang nak join kelas tu, ada dalam saya rasa 5 orang lagi ni. Mungkin mereka tak perasan ataupun kalau mereka ada muskilah, masyarakat tak ada masalah. Tapi kalau mereka macam terlupa, kita ingatkan. Nisian, forget. Betul. Kan, sebab rugilah. Okay. Rugi. Kecuali ada hal lah, ada hal tak ada masalah lah. Terima kasih. Dan satu lagi sekadar makluman bersama lah, dekat siapa sini yang warga Terengganu, dekat Masjid Ladang, dekat di area Kuala Terengganu ada diadakan pasal buku yang sama juga, secara wacana pandangan Islam bersama Dr. Salina, yang mana buku Faham Agama Islam Faham Agama ni akan dikupas. Jadi siapa yang hok-hok siap-siap Ganu tu, mari belaka lah. Nanti dia punya bahan maklumat tarikh program di masjid tu saya akan share dekat grup. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Salina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.